Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana wa saddid alsinatana wahdi qulubana bihaulika wa quwwatika innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. InsyaAllah malam ni kita sambung pengajian kitab Risalah Misbahul Munir. Sifat keberapa dah? Ketiga. Bakar lah. Okay, insyaAllah. Muka surat 16. Yang edisi Jawi muka surat 16. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, huraian sifat yang ketiga, yakni daripada 20 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Yang ketiga, baqa'un, artinya kekal. Wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf, yakni orang yang akil dan baligh. Wajib dengan makna diperintah pada syarak. Kalau dia buat boleh pahala, kalau dia meninggalkan dapat dosa. Apa yang wajib itu? Dia kata wajib mengetahui. Mengetahui maksudnya wajib belajar sehingga mengetahui. Takdir macam tu. Sebab wajib tu kena kepada mukallaf, kena kepada orang yang akil baligh, tuntutan. Maka yang dituntut itu bukan tahu, tapi yang dituntut itu belajar. Maka daripada belajar itulah seseorang itu mengetahui. Jadi takdir dia wajib belajar sehingga mengetahui. Makna kata kalau dah tahu dah, tak wajib dah. Kalau kita dah alim dah, tak wajib ngaji dah. Hak wajib itu bila? Wajib itu sebelum kita mengetahui. Kena belajar. Serta mengaku di dalam hati akan tentu sungguh. Tentu sungguh mana pasti. Allah kekal, tak terima binasa. Wajib. Jadi setiap mukallaf wajib kena yakin di hati kita bahawa Allah ni kekal. Apa kekal? Tak terima binasa. Allah ni tak akan mati, tak akan binasa. Itu makna kekal. Jadi hal ini wajib kita i'tiqad dalam hati kita. I'tiqad yang jazam, i'tiqad yang kukuh, yang kejam. Firman Allah Ta'ala, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Surah Ar-Rahman ayat 26-27. Artinya tiap-tiap mereka di atasnya binasa. Man itu makhluk. Mereka tu maksudnya makhluk. Tiap-tiap makhluk, tiap-tiap apa yang Tuhan cipta, tak kira manusia ke, haiwan ke, tumbuh-tumbuhan ke, apa sekalipun, fanin, binasa. Semua makhluk. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekallah pada zat Tuhan engkau yang mempunyai jalal dan ikram. Tuhan yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan. Yang kekalnya hanya Allah, hanya Tuhan. Zat dan sifatnya. Maka selain daripada Tuhan, daripada segala benda yang ada, yang mewujud, semuanya binasa. Okey, baik.
Binasa di sini apa dia? Maksudnya yang kekal itu hanya Allah, dengan makna kekal tu kekal yang wajib. Mana hak lain daripada Allah Ta'ala itu, walaupun Tuhan tak nak binasakan dia, tapi dia boleh dibinasakan. Nanti kita hurai apa dia benda yang Tuhan nak tidak binasa, tapi dia makhluk Allah Ta'ala. Tuhan nak dia tidak binasa, tapi hakikatnya dia boleh dibinasakan sebab dia makhluk. Yang tak binasanya hanya Allah, zat dan sifat Allah sahaja. Okey, baik. Dan pengakuan tentu sungguh di dalam hati, itulah dikatakan wajib bagi akal. Wajib Allah bersifat dengan baqa. Wajib Allah bersifat dengan kekal. Wajib apa? Dia kata itulah yang kita kata wajib akal. Apa makna wajib akal? Akal kita mesti kena terima dan tidak boleh menolak. Itu makna wajib akal. Kalau mustahil pula lawan dia, akal kita tak boleh terima dan mesti kena tolak. Dia lawan. Hak wajib, akal kita mesti kena terima dan tak boleh nak tolak sama sekali. Jadi, Allah bersifat dengan sifat 20, termasuklah sifat baqa ini wajib pada akal. Mana akal kita kena terima dan tak boleh tak terima sama sekali. Itu makna wajib akal. Kalau akal tak terima tu mustahil. Lawan dia tu lah. Lawan bagi baqa tu mustahil. Dan pengakuan tentu tidak di dalam hati. Dalam hati kita mengaku kata tentu tidak, pasti tidak. Tidak apa? Tidak Allah tu bersifat dengan binasa, yakni lawan bagi kekal tadi. Pengakuan tentu tidak di dalam hati binasa, yakni sifat binasa pada Allah Ta'ala. Itulah dikatakan mustahil pada akal. Jadi setiap sifat yang wajib ada lawan dia. Yang wajib makna akal kita mesti kena terima, yang lawan dia akal kita mesti kena tolak. Okey. Sebab yang menghukum kata wajib itu akal kita, logik kita. Dan yang menghukum kata mustahil, tak mungkin itu pun akal kita. Okey, baik. Dan makna kekal. Apa makna kekal Allah ni? Kekal itu barang yang tidak menghubungi tiada. Barang yang tidak menghubungi tiada. Mana benda yang tak bersambung dengan tak ada. Itu bahasa mudah. Ada kita ni, dia bersambung dengan tak ada. Ada lah ni, ada. Sampai masa tak ada. Mana ada tu dia menghubungi tiada. Dia menghubungi tak ada. Tapi kekal maknanya barang yang ada yang tidak menghubungi tiada. Mana dia tak sudah dengan tiada. Kekal selama-lamanya. Dia tak binasa. Itu satu. Ataupun boleh kita kata juga, kekal itu makna apa? Dikatakan barang yang tak terima hilang. Itu kekal. Benda hak tak terima tak ada, tak terima hilang. Itu makna kekal. Kalau benda tu boleh terima hilang, tak panggil kekal. Tak terima hilang sama sekali. Tak terima tak ada sama sekali. Maka itulah kita panggil kekal. Kalau bahasa Arab, ta'rif yang dibuat oleh ulama kalam, dia kata, baqa' ni ialah adamu akhiriyati liwujudihi ta'ala. Tidak ada pengakhiran bagi adanya Allah Ta'ala. Itu makna kekal. Ada Tuhan ni dia tak sudah, dia tak berakhir dengan tiada. Okey, baik. Dan setengah juga dia kata ada ni sifat baqa' ini disebut juga sebagai sifat akhiriyah. Kalau sifat apa kita mengaji sebelum ni? Qidam kan? Sifat qidam orang panggil juga sifat awaliyah. Orang panggil juga nama dia sifat awaliyah, sifat awal. Mana sebelum makhluk ni ada, dia ada dah.
Jadi dia panggil sifat qidam, mana sifat awaliyah. Baqa pula, kekal pula bila makhluk ni tak ada semua. Zat Tuhan masih ada. Dia panggil sifat akhiriyah. Daripada mana nama tu? Daripada ayat Quran. Huwal awwalu wal akhiru. Dialah Allah al-awwal, yang bersifat dengan awaliyah, wal akhir, dan yang bersifat dengan akhiriyah. Jadi awaliyah tu qidam, akhiriyah itu adalah baqa. Dia tak terima, tak ada sama sekali. Okey, baik. Jadi yang kita bincang ini ialah baqa hakiki. Duduk situ. Sifat baqa yang hakiki, yang kita nisbah pada Allah Ta'ala itu. Kita tak bincang sifat baqa yang baru, sifat baqa yang yang aridi. Itu hak makhluk. Jadi kita boleh pecah dua lah dalam perbahasan sifat baqa ni. Dia sama juga dengan qidam. Jadi baqa ni dia ada dua pecahan. Yang pertamanya kekal hakiki, kekal sebenar. Apa kekal sebenar? Ta'rif yang dinyatakan tadi. Mana tidak akan berakhir dengan tak ada. Itulah kekal yang sebenar. Adapun satu lagi jenis kekal yang kita sandarkan kepada makhluk, dia panggil kekal itu dengan makna kekal aridi. Hak ni bukan sifat Allah. Kekal aridi maksudnya kekal yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, dia kekal. Padahal nak binasa pun dia boleh binasa. Maka ulama mengumpulkan berapa jenis perkara yang patut boleh binasa tapi Allah tak mau dia binasa. Maka ulama kira-kira ada 10 perkara. Ada 10 perkara. Sifat dia boleh binasa sebab dia makhluk. Tapi Allah tak mau dia binasa. Maka hak ni qidam juga. Hak ni baqa juga. Baqa ini dia panggil baqa yang aridi. Apa makna aridi? Aridi ni yang datang dalam Quran. Allah menghendaki macam tu. Kalau syurga khalidina fiha, kan Tuhan kata kekal. Walhal syurga ni Tuhan buat dia. Dan kalau kata Tuhan nak binasa pun boleh dah. Dah dia buat lagi boleh nak binasa. Apatah lagi. Tapi Allah tak mau binasa. Allah nak dia kekal berpanjangan. Okay, jadi semua 10 tu apa dia? Yang pertama syurga. Syurga ni tak akan binasa. Tapi dengan kehendak Allah. Tapi sifat dia harus. Kena faham. Sifat dia harus. Kalau Allah dia tak binasa, wajib. Tapi kalau syurga, dia tak binasa. Tapi tak wajib, dia harus. Harus pada akal. Yang kedua, neraka tak akan binasa. Allah ni pun ada dah neraka, dia tak binasa. Tak tengah nyala api. Kemudian lauh mahfuz. Tempat malaikat duk tulis segala takdir, kejadian yang akan berlaku. Sejak azali malaikat tulis dah di lauh mahfuz. Maka lauh mahfuz tu dia tak akan binasa. Allah nak mengekalkan dia. Yang keempatnya arash. Dan dia tidak akan dibinasakan sampai bila-bila. Tapi dia makhluk, dia boleh binasa. Sifat dia boleh binasa, dia harus. Tapi Allah tak mahu binasa, Allah nak dia kekal. Berapa dah? 4. Yang kelima qalam. Pena yang malaikat duk catat di lauh mahfuz tu. Maka pena tu juga dia tak akan binasa. Yang ketujuh, yang keenam kursi. Kursi yang ketujuh ajbuz zanab. Ujung sulbi manusia. Tuan-tuan, di tulang belakang kita ni ada di hujung dia tu. Itulah identiti kita. Kalau kad bank apa kecil kan. Jadi diri manusianya, identiti dia situ dah. Nanti dia tak akan dibinasakan. Jadi segala jasad kita dengan tulang belulang pun last sekali akan hancur juga. Dengan rambut, dengan kulit, dengan daging semua hancur. Tapi ajbuz zanab kecil saja dia ni. Kecil saja dia. Tapi Allah tak binasa. Sebab apa? Itu identiti kita. Okey, dia tak akan binasa. Itu ajbuz zanab. Yang ke-8,
jasad Nabi tak binasa. Allah tak menghendaki dia binasa. Kemudian syuhada, jasad orang yang mati syahid. Sebab itu dia sabit dalam Quran. Dalam Quran kata tu, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu sangka orang yang mati syahid, dia Allah tu dia mati, jangan. Dia hidup dan diberi rezeki. Jadi ulama kata jasad para syuhada ni dia tidak dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 yang terakhirnya roh. Roh. Roh tu apa dia? Roh tu kita lah roh. Manusia tu roh. Kalau ikut kepada perbahasan ulama-ulama sufi, diri manusia sebenar tu bukan jasad. Roh lah. Roh kita tu. Itulah hakikat diri manusia. Pasal apa? Sebab jasad ni dia bertukar ganti. La ni jasad kita pakai lah ni. Kemudian kita mati, dia habis jasad ni. Allah Ta'ala akan hancurkan semua. Lepas tu dia bangkit nanti, bukan hak ni dah, hak lain dah. Tak ada dah. Hak kita, hak tua-tua, hak kedut tak ada dah. Dia bangkit semua comel latih habis. Tak ada dah, sama ya, cantik belakang. Maknanya dia pakaikan dengan jasad yang baru. Tapi roh yang sama. Sebab itulah bila sebut kata hakikat manusia tu adalah rohani, dia roh dia, bukan jasad. Jadi hak ni dia akan keluar daripada jasad kita, nanti di akhirat dia akan masuk balik dalam jasad yang baru. Dan dia tak akan dibinasakan sampai bila-bila. Tapi boleh tak kalau Tuhan nak binasa? Boleh. Sebab Tuhan buat dia. Setiap benda yang ada permulaan, maka boleh ada menerima pengakhiran. Itu kaedah dia. Setiap benda yang menerima awal, dia menerima akhir. Dia menerima dia benda yang diwujudkan dan dia boleh dihilangkan. Itu kaedah. Tetapi kenapa Allah tidak menghilangkan dia, tak membinasakan dia? Itulah kehendaknya. Jadi maknanya dia tidak binasa tu bukan kerana sifat dia yang tak boleh binasa, tapi dia tidak binasa kerana kehendak Allah yang tidak mahu dia dibinasakan. Tetapi kalau zat Allah Ta'ala, boleh tak Allah nak membinasakan zat dia? Contoh, Allah punya kuasa, dia kata dia nak mematikan dia. Boleh tak? Kalau timbul soalan bodoh macam tu. Tak boleh jawab tak? Ada orang tanya kan, boleh tak Tuhan nak mematikan diri dia? Nak jawab apa tuan? Tak boleh lah. Pasal apa tak boleh? Ada Allah itu, ada yang wajib. Ada makhluk, ada yang harus. Kalau ada yang wajib maknanya yang terima ada dan tak terima tak ada sama sekali. Kalau kata Allah mematikan dia, makna bertukar hakikat. Daripada yang wajib tadi Allah, dia akan bertukar jadi yang harus. Itu mustahil. Dan kalau kata bertukar hakikat daripada yang wajib, dia bertukar jadi yang harus. Maka Allah dengan kita sama taraf saja. Sama-sama makhluk yang boleh ada, boleh diadakan dan boleh dibinasakan. Jadi untuk Allah merangkumi zat dan sifat dia, tak boleh sama sekali dibinasakan. Kalau kata Tuhan nak binasakan dia pun, dia tak akan boleh binasa. Sebab atas nama dia tu wajibal wujud. Wajib dia, ada dia tu hukum dia wajib. Wajib pada akal. Okey. Adapun alam ini, dia termasuk dalam semua kainat. Semua mungkinat. Benda yang ada selain Allah Ta'ala, malaikat ke apa-apa, semuanya duduk dalam hukum harus pada akal. Duduk dalam hukum harus pada akal. Jadi bila kata harus, terpulang pada Allah. Nak bagi ada ke, nak bagi tak ada ke, kerja dia. Dia boleh buat apa yang dia kehendaki. Okey, habis itu. Boleh tuan-tuan ya? Jadi, bila sebut kata baqa' ini adalah baqa' yang hakiki. Maka tidak boleh sama sekali kita menyatakan ataupun kita menyamakan kekalnya Allah Ta'ala dengan kekalnya
yang 10 perkara tadi. Kalau kata kita menyamakan Allah kekal, 10 benda tu pun kekal, mana pula laisa kamitslihi syai' bila sama-sama kekal? Dia tak sama. Sebab apa? Sebab kekal Allah tu memang sifat dia kekal. Tak boleh terima, tak ada. Tapi kekalnya 10 perkara tadi tak sama dengan kekal Allah, kerana kekal itu kekal yang dikehendaki. Tetapi hakikat dia boleh dihilangkan, dia boleh dibinasakan. Itulah wajah perbezaan di antara kekal makhluk yang 10 itu dengan kekalnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas tak? Jadi tak samalah makhluk dengan Allah. Okey, baik. Dan dalil atas kekal Allah Ta'ala. Dalil aqli dia panggil. Dalil yang bangsa kita fikir dengan akal kita. Sebab tu orang yang tak ada akal tak wajib mengaji. Sebab dia tak boleh fikir. Sebab dalam ditentukan pengajian apa sekalipun kepada mukallaf, kepada orang yang akil balik, orang yang boleh berfikir. Akil tu boleh berfikirlah. Jadi kalau orang yang bodoh, yang safi, memang dia tak boleh nak fikir apa, kalau dia kata mengaji pun dia tak nak fikir apa, maka dia tak wajib dah. Dan dia wajib seakan boleh buat ya. Hak tak dia tak. Kalau dia tak boleh nak nazar, nak memperhatikan, nak mencari dalil, maka tak wajib bagi diri dia. Okey, adapun kita hari ni yang boleh berfikir, boleh membuat rumusan dan sebagainya, kita termasuk ahlun nazar. Mana orang yang wajib menggunakan akal untuk meyakini segala sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia kata kekal Allah Taala dan tak binasa itu ialah kita fikir. Jikalau Allah Ta'ala tidak kekal, kita buat andaian, maka tentulah ia Allah binasa. Sebab apa? Sebab kekal lawan binasa. Kalau kata Tuhan tak kekal, binasalah. Okey. Dan jika ia binasa, tentulah ia baharu. Sebab apa? Sebab binasa itu adalah tertentu kepada zat yang baharu saja. Zat yang baharu. Jadi kalau Allah itu boleh binasa juga, bermakna Allah baharu. Dan jika baharu, nescaya tidak ada Tuhan. Ini dalil ringkas. Kalau Allah Ta'ala itu baharu, tak ada Tuhan, dia kata. Tapi nak faham ni, dia kena balik semula kepada dalil sifat qidam. Okey. Sebab tu dia kata, tidak ada Tuhan dengan dalil yang nyata pada huraian sifat qidam. Tuan-tuan ingat tak dalil sifat qidam? Kita tak hurai panjang minggu lepas apa? Bulan lepas ke? Kedua bulan lepas, tak ingat lah. Kita bincang sifat qidam tu, qidam makna apa? Makna sedia. Okey, lawan bagi sedia baharu kan? Maka baharu, bila sebut kata baharu, Allah, kalaulah kata Tuhan tu baharu, maka benda baharu ni benda kena diwujudkan. Asal dia tak ada, maka siapa nak buat Tuhan tu? Mesti Tuhan tu dia berhajat kepada yang membaharu, yang menciptakan dia. Bila kita bahas pula siapa yang ciptakan dia, maka otak kita pening. Pasal apa? Sebab dia akan keluar dua kesimpulan. Yang pertama, wa imma dia akan berlaku dur. Tak tahu dah ingat tak ni? Hurai panjang dah. Dur tu pusingan. Hak kita mengaji sifat baqa' dulu kan. Kalau kata Tuhan tu baharu, dia nak kepada yang menjadi. Contoh kita kata Tuhan tu A. Siapa yang buat dia? Yang buat dia B. B pula siapa buat dia? Takkan jadi sendiri. Yang buat dia A balik. Ataupun C. C pula A. Dia pusing tempat sama. A, B, C tak habis. Ataupun A, B dah bergilir tak habis. Itu nama dia dur. Boleh tak kita terima berlakunya dur pada penciptaan Tuhan? Boleh terima tak pada otak kita?
Nak ulang kaji balik hak kita mengaji sebelum. Boleh terima tak otak kita Tuhan ni berlaku dur dalam penciptaan Tuhan? Kenapa tak boleh? Hak paling mudahnya bila berlaku dur, maka dia akan berlaku berlawan. Berhimpunnya perkara yang berlawan. Hak paling mudah sekali lah kita kata dia berhimpun dahulu dan kemudian. Atas satu. A dibuat oleh B. Masa A dibuat oleh B tu, B dah ada dulu, A ada kemudian. Tiba-tiba siapa nak buat B, A buat dia balik. Maka dia tukar pula jadi dia kemudian atau dahulu. Jadi dia jadi balik. Maka atas satu zat tu dia akan bersifat dengan dua yang berlawan. Maknanya bersifat dengan dahulu dan kemudian. Ataupun bersifat dengan ada nisbah kepada dia yang mencipta dan tiada nisbah kepada dia yang kena cipta. Mana dia akan berhimpun ada dengan tiada ataupun dahulu dan kemudian. Jadi otak kita boleh terima tak bila berhimpun perkara yang berlawan dalam satu masa? Tak terima. Mana boleh terima otak kita dak tinggi dengan pendek, panjang dengan pendek berkumpul sekali. Mana boleh terima gerak dengan diam duduk sekali. Mana boleh terima putih dan hitam duduk sekali. Sebab dia perkara yang berlawan. Itu dur. Yang kedua, mungkin dia boleh berlaku tasalsul. Berantaian. Tasalsul ni rantai. Rantai basikal tasalsul nama dia. Dia sambung tak. Tapi rantai ni dia pusing pula. Dia kalau dia pusing balik dia panggil dur. Tapi hak ni dia bersambung terus. Dia tak pusing balik dah. Katakanlah Tuhan tu A, siapa buat dia? B. B siapa dah buat? C. C siapa dah buat dia? Sampai Z. Lepas Z ada lagi tak gabunglah huruf mana pun. Dia tak akan habis sampai bila-bila. Itu maknanya tasalsul. Itu pun mustahil. Sebab apa? Sebab dia tak akan habis. Benda yang tak diterima pada fikiran kita. Jadi ringkasnya, kalau kita kata Tuhan itu bersifat dengan binasa, makna Tuhan tu baharu. Bila Tuhan tu baharu, maka akan jadilah dur tasalsul, benda yang tak diterima oleh akal kita. Maka natijah dia, apa dia? Kalau begitu, tetaplah Tuhan itu tidak binasa. Kalau binasa, mana berlaku dur tasalsul tadi. Maka Tuhan tak terima binasa sama sekali. Jelas tuan-tuan? Boleh tak? Benar mudahnya, tak payah. Okey. Apa sebab kita duk bahas sampai dur tasalsul tu? Nak bagi nampak kata mustahilnya Allah tu bersifat dengan binasa tu saja. Dan nak menetapkan di hati kita Allah itu bersifat dengan kekal. Situ. Okey, baik. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Qasas ayat 88 yang mengisyaratkan Allah Ta'ala bersifat dengan baqa. Kalau orang tanya kita, daripada mana ambil sifat baqa ni? Semua daripada Quran. Adalah golongan-golongan yang tak setuju dengan sifat 20 ni, macam-macam dia kata. Cari daripada Quran mana sifat baqa. Ada dalil dia, tapi taklah sebut baqa betul-betul. Faham daripada Quran, Allah Ta'ala kata a'udzubillahi minasyaitanir rajim wa la tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Artinya, dan janganlah berdoa engkau serta Allah akan Tuhan yang lain. Jangan berdoa tu mendakwa. Jangan kamu menyeru, jangan kamu mendakwa kata di samping Allah Ta'ala tu ada lagi Tuhan yang lain. Jangan kata macam tu, Tuhan kata. Tidak ada Tuhan yang lain melainkan Dia.
La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan yang lain melainkan dia. Bermula tiap-tiap suatu itu binasa, melainkan zat Allah. Maknanya semua suatu binasa. Suatu tu makhluk Allah lah. Apa-apa yang Allah buat semua binasa, melainkan zat Allah, diri Allah, dan sifat dia sekali tidak binasa. Baginya jua hukum, dan kepadanya kembali sekalian kamu. Okey. Mana Tuhan kata segala makhluk ni binasa, yang kekal dia. Jadi ayat ni nak sebut kata Allah yang kekal, maka hak lain tu semua binasa. Sama juga dengan ayat tadi, hak atas tadi. Kullu man 'alaiha fan. Setiap makhluk ni binasa. Wa yabqa, yang kekal, wajhu rabbika, zat Tuhan. Maka kesemua tu dalil yang mengisbatkan Allah Ta'ala itu bersifat dengan kekal. Okey, baik. Maka dengan pengakuan dalam hati, dengan tentu sungguh kekal Allah Ta'ala, dan pengakuan dalam hati dengan tentu tidak binasa itu, membatuli pengakuan itu dengan keterangan Allah Ta'ala. Jadi dalil yang kita mengaji, dalil akli itu memang dia sepadan dengan dalil nakli. Dia tak berlawan lah. Allah kata dia kekal, dia tak binasa. Dan kalau fikir dengan akal, sama dah. Sama, dia sepadan. Sebab tu dia wajib bagi akal. Mana akal kena terima. Dan kekal Allah Ta'ala tu, dia logik pada akal, lalu dia sesuai dengan dalil daripada Al-Quran. Gitu. Itulah orang yang beriman. Mana pengakuan kita yang kita kata Tuhan tu kekal, Tuhan tu tak binasa, maka itulah orang yang beriman. Beriman dengan Allah Ta'ala, wallahu a'lam. Ada soalan tak sebelum kita masuk huraian sifat yang keempat? Tak ada. Okey, sila. Ya. Jangan kamu kata dia mati, semuanya dia hidup di sisi Allah dan memberi rezeki. Itu Tuhan tuju pada orang syahid. Orang yang mati syahid kan. Orang yang mati syahid ni, kita nampak pada zahir dia matilah. Nampak zahir kita. Tapi Allah kata dia tak mati. Dan ulama pun dia buat satu kesimpulan, jasad dia pun tak hancur. Maknanya sepanjang dia di alam barzakh tu, dia menikmati nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Diberi rezeki. Dengan makan, minum, apa ada semualah. Kita tak nampak. Itu Allah dah janji kepada golongan syuhada, mati syahid. Jadi besarlah ganjaran mati syahid ni. Dia tak kena hisab, dia mudah masuk syurga. Masa dia mati pun dia dah diberi nikmat yang macam-macam dah. Tu belum syurga lagi tu. Dalam alam barzakh. Dia dipelihara, dihidup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah kelebihan dia. Sebab tu tengok kawan-kawan kita di sana kan, di Palestin, depa nak sangat syahid tu. Besarlah kelebihan dia. Okey. Tapi dia timbul banyak perbincangan lah, khilaf ulama lah. Itu atas ulama yang isbat kata jisim dia tak binasa, maknanya dalam kubur nanti keadaan dia macam orang yang hidup di dunia ni, dengan diberi nyawa, diberi nafas, dan mereka diberi makan dan minum. Itu satu pandangan ulama. Dan ada ulama yang kata bukan macam tu. Ada ulama yang kata jasad dia hancur juga, tapi ruh dia itu dipegang di sisi Allah, dan ruh dia itulah yang diberi nikmat, diberi makan dan sebagainya. Ada juga tafsir itu. Jadi ala kulihannya dia termasuk dalam perkara khilafiyah yang menjadi perbincangan para ulama lah. Gitulah. Okey.
Habis. Kita masuk sifat yang keempat. Boleh tuan? Takkan nak berhenti dah awal lagi nak. Kita berhenti pukul 9 dah. Bagus. Jangan sekali jumpa. Ni nanti apa ni? Nanti bulan depan. Bulan tu lagi ni. Jadi sekolah kan. Okey, baik. Okey, huraian sifat yang keempat. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Hal ni saya tak mau nak hurai panjang lebar lagi. Cuma saya nak sebut secara mukaddimahnya pada malam ni, kita nak memahami di manakah perbezaan antara kita, antara makhluk ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mau masuk lagi perbincangan panjang. Beza pada zat sifat apa tak mau lagi. Hal tu kita taruh untuk perjumpaan akan datang. Cuma sebelum tu, untuk kita nak mudah faham tentang tajuk mukhalafah ni, kita kena faham dulu apa perbezaan antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada zat dan sifat kita. Dia beza tak mana? Ada tak tempat yang sama ataupun semua sekali berbeza? Okey, cuba kita tengok. Dia macam ni. Kita nak kenal zat Allah ni, zat Allah benda yang bukan boleh nampak, bukan boleh rasa, bukan boleh dengar, tak ada. Jadi sebab tu kita nak kenal zat Allah Ta'ala ni, kita kena kenal dulu zat yang baharu. Maka zat Tuhan tu dia menyalahi yang baharu. Maka itulah bermakna orang yang kenal Allah Ta'ala. Dia gitu ya. Sebab kita tak boleh tengok batang tubuh, tak boleh nak nampak dengan mata. Pasal apa? Sebab zat Allah Ta'ala dia tak sama dengan zat yang baharu. Yang baharu ni zat dia apa dia? Dia panggil jauhar, ataupun dia panggil jisim, ataupun panggil jirim. Panggil apa pun boleh belaka. Jirim boleh, jirim. Jadi zat manusia ni, diri dia tu dia panggil jirim. Apa jirim? Benda yang boleh mengambil lapang, benda yang mengambil tempat. Bukan manusia saja, segala makhluk Allah Ta'ala ni jirim, mengambil tempat. Tuan-tuan tengoklah, saya ni jirim tak? Ni depan tuan-tuan atas kursi ni jirim. Jadi ambil tempat. Tapi ada yang kita nampak dengan mata kepala kita, dia panggil jisim. Jirim ni ada pula anak-anak dia. Jirim maksudnya benda yang tak boleh benda yang mengambil tempat, itu makna jirim. Dia ada pula anak dia tu, dia ada pecahan dia pula. Ada jisim yang kita nampak dengan mata kepala, dia panggil apa? Dia panggil jisim. Hak kita nampak dengan mata kepala, dia panggil jisim. Contohnya saya, jisim. Apa jisim? Benda kita boleh nampak dengan panca indera, dan benda tu boleh dibelah, boleh dibahagi. Itu nama jisim. Tuan-tuan jangan tengok takrif jisim dalam sains tu lain. Tu jirim jisim tu bahas molekul-molekul apa tu bahas lain. Hak ni bahas dari segi tauhid. Kalau kata jirim tu benda yang benda yang mengambil lapang, ambil tempat. Adapun jisim tu dia sebahagian daripada jirim. Makna jisim tu benda yang ada berketul ni, yang kita boleh belah, kita boleh bahagi. Nama dia jisim. Maka saya ni jirim dan jisim. Saya ambil tempat, dan saya ni kalau tuan-tuan nak belah dua pun boleh, nak potong pun boleh, tak ada masalah. Dia panggil jisim. Satu lagi, benda yang jisim juga, jirim juga, tapi dia kecil sangat. Dia tak boleh nak bahagi, tak boleh nak belah. Yang kita panggil zarah. Kecil kan, zarah. Atom. Kecil sangat. Nak belah tak boleh, nak bahagi tak boleh. Itu pun jirim juga. Okey. Itu tak nampak. Okey, baik. Dalam jisim tadi, ada yang bersifat kasar, ada yang bersifat halus. Tuan-tuan dengar dulu. Nanti saya akan permudahkan. Yang bersifat kasar ni seperti
kita manusia yang kita nampak, boleh sentuh, boleh rasa, boleh nampak dengan mata, itu dia panggil jisim kasif nama dia. Ada yang kita tak boleh nampak langsung dengan mata kepala, tak boleh rasa, tak boleh apa. Apa dia? Malaikat. Nampak tak malaikat? Boleh rasa tak kehadiran malaikat? Tak ada rasa kan? Jin. Maka jin malaikat tu jisim juga. Tapi nama dia jisim latif. Maka Allah dia bukan jisim yang kasif dan bukan jisim yang latif. Allah tak sama dengan jin, Allah tak sama dengan manusia, Allah tak sama dengan malaikat. Pasal apa? Sebab jin dan malaikat jisim yang latif. Manusia jisim yang kasif, yang kasar, yang boleh tengok. Jadi semua tu tak sama dengan Allah. Itu adalah makhluk. Okey, baik. Jadi selain daripada yang kita nyata tadi, mana benda yang tak mengambil, sesuatu yang tak mengambil tempat, yang dia bukan bersifat dengan jisim yang boleh belah, boleh dibahagi, maka itulah zat Allah Ta'ala satu-satunya. Tak ada dua dah. Itulah zat Allah Ta'ala. Okey, baik. Itu nisbah kepada zat. Nampak tak? Jadi zat Allah Ta'ala dia tak sama dengan zat makhluk, kerana zat Allah bukan jirim, tapi zat makhluk itu jirim dan jisim. Situ selesai. Boleh setakat tu? Okey. Jadi kalau kata Tuhan macam meja ke? Tak. Meja ni boleh belah. Boleh nampak. Tuhan macam kipas ke? Tak. Tuhan macam angin ke? Angin tak nampak. Walaupun dia tak nampak, dia jisim latif. Ada benda dia. Boleh dirasa dan sebagainya. Maka Tuhan dok semua tu. Itu nisbah pada zat. Sifat dia pula. Sifat pula. Apa beza sifat kita dengan sifat Allah? Sifat manusia ni dia panggil arad. Tuan-tuan pernah dengar ada arad? Pernah kan? Kalau siapa mengaji di pondok, siapa mengaji menadah kitab, dia dengarlah kalimah arad ni. Kalau tak pernah menadah kitab, dia tak kenal. Apa dia arad, Ustaz? Payah. Tak usah mengaji dah, dia kata payah. Arad tu maksudnya sifat yang ada pada makhluk, keadaan dia menumpang bagi jisim ataupun jirim. Itu sifat. Itu sifat manusia. Tuan-tuan pegang botol air mineral ni, apa yang tuan-tuan nampak? Dengan putih dia, maka putih tu dia ada tak? Dia tak ada kan? Ada tak putih? Ada lah. Tak ada putih. Cuba tuan-tuan tunjuk. Tuan-tuan tunjuk ni botol. Bukan tunjuk putih. Jadi putih tu sifat tu dia menumpang pada botol. Ni zat botol ni. Okey. Apa lagi? Dengan panjang dia, dengan bulat dia tu dia panggil sifat makhluk. Sifat makhluk arad. Sifat Tuhan bukan arad. Sifat saya apa yang tuan-tuan boleh baca saya ni? Kurus kan? Nampak tak kurus? Ya kan nampak? Tak nampak. Dia kurus ni iktibari saja. Yang nampak tu bukan kurus saya. Yang tuan-tuan nampak tu zat saya. Kurus tu dia tumpang pada zat. Manis dia tumpang pada gula kan? Manis tu sifat dia. Gula tu zat. Jadi manis tu sifat dia panggil arad. Masin tu garam tu masin. Masin nampak tak? Tak nampak. Tapi yang nampak tu garam tu. Jadi masin tu dia tumpang pada garam. Maka sifat macam tu kita panggil arad. Nampak tuan-tuan? Adapun sifat Allah, dia tidak menumpang bagi zat. Maka kita tak panggil sifat Allah sebagai arad. Tidak. Itu beza dia. Maka macam mana sifat yang kita panggil arad tu tuan-tuan? Benda yang kita boleh soal dengan 4 soalan. Kita boleh soal dengan 4 soalan. Pertama, kita boleh soal dengan soalan aina. Di mana? Bila kita soal dengan aina tu, dia merujuk kepada arad yang menumpang pada zat. Contoh kita kata, di mana saya? Saya berada atas kerusi. Mana saya ni adalah zat.
Saya zat. Kita boleh tanya dengan aina di mana. Jadi sifat saya duduk atas kursi. Okey, baik. Jadi persoalan bagi aina di mana ni, kita boleh tanya pada makhluk dan kita tidak boleh tanya pada Allah. Kalau timbul soalan aina Allah, di mana Allah, maka soalan itu bid'ah. Maka jawapan yang timbul itu kalau ada, dia boleh jatuh kepada kufur. Soalan tu bahaya tu, soalan bid'ah. Maka jawapan tu dia boleh jatuh pada kufur. Itu bahaya. Kenapa tak boleh tanya Allah dengan aina di mana? Sebab bila tuan-tuan jawab soalan di mana, akan tunjuk tempat. Di mana saya atas kerusi? Di mana kipas depan saya? Di mana kapet bawah tapak kaki saya? Mana semua tu merujuk pada tempat. Sedangkan Allah Ta'ala ada tempat tak? Tak ada. Kenapa tak ada tempat? Sebab dia bukan jisim. Dia bukan jirim. Jirim, dia mengambil tempat. Allah bukan jirim. Maka dia tak perlu kepada tempat. Nampak? Ni nak tunjuk kata perbezaan di antara makhluk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mukaddimah, tak bincang lagi ni. Nanti kita bincang akan datang. Nak bagi nampak dulu bayangan dia. Sebab dalam masalah mukhalafah ni lah masalah yang ramai yang manusia jatuh dalam mensyirikkan Allah. Tu tuan-tuan. Bahaya. Dalam masalah mukhalafah ni, kita tak faham mukhalafah ni, dia boleh bawa kepada kita mensyirikkan Allah tanpa kita sedar. Sebab tu kena faham. 4 perkara kan. Yang pertama aina di mana. Yang keduanya soalan kaifa, bagaimana. Soalan kaifa, bagaimana ni kita boleh tanya pada makhluk. Bagaimana ni menunjukkan saiz bentuk. Bagaimana ni menunjukkan perbuatan. Bagaimana ni menunjukkan warna, keadaan, rupa dan sebagainya. Jadi kalau tanya saya, bagaimana keadaan saya ni? Saya ni kuruh ya. Itu bagaimana. Tapi bagaimana Allah? Tak ada cerita. Sebab dia tidak boleh digambarkan dengan akal kita. Maka benda yang nak menjawab persoalan bagaimana tu mestilah benda yang boleh dita'akul dengan akal. Sebab itulah Imam Sayyidina Ali kata, mahma tasawwarta bibalik fallahu la yushbihu zalik. Sayyidina Ali kata, selagi mana kamu dapat menggambarkan dengan akal kamu, maka Allah tak sama dengan apa yang kamu gambarkan. Koklah malam ni mimpi jumpa Allah. Contoh kata mimpi. Wallahualam lah. Esok tanya dia, mimpi macam mana? Aku tengok Allah tu cantik. Dia kata segak. Putih. Melepak. Sudah. Maka putih itu bukan sifat Allah tu. Ya. Dia sifat arad yang menumpang bagi makhluk. Nampak tak? Sah dah dia bohong. Gitu. Okey, jadi persoalan kaifah tak boleh tanya. Jadi sebab tu kita tak boleh sandarkan sekali-kali kepada Allah keadaan turun naik, tinggi rendah dan sebagainya. Sebab tu tuan-tuan, bila kita mengaji akidah, kita tengok ulama-ulama akidah kita, dia mentakwilkan ayat-ayat yang nampak zahirnya ada persamaan dengan makhluk. Contoh kata satu ayat hadis Nabi, hadis tahajud tu, yanzilu apa tu? Allah yanzilu rabbuna tabaraka wa taala ila sama'id dunya. Lebih kurang itulah, saya pun lupa hadis tu. Hadis riwayat Aisyah, dia sebut dalam tu yanzilu rabbuna, Tuhan kami turun ke langit dunia. Jadi bila kita kata turun, maka nak tak nak dia samalah dengan makhluk. Pasal apa? Sebab turun itu termasuk dalam persoalan bagaimana. Turun naik itu. Jadi kalau sebut kata turun, apa makna turun? Perpindahan objek, perpindahan suatu benda daripada atas ke bawah. Itu masuk turun. Sedangkan Allah jisim dah. Allah tak jisim. Maka bila tak jisim, macam mana kita boleh kata dia berpindah, dia turun, dia naik? Okey, sebab tu ulama kita dia mentakwil yanzilu rabbuna, maksud dia apa?
turun rahmat, bukan Tuhan yang turun. Setengah ulama dah kata turun malaikat rahmat ke langit dunia. Macam tu. Sebab tu kita pentingnya kita mengaji bagi faham kata Allah ni dia tak sama dengan makhluk sekali-kali. Okey. Sebab tu dia ada ayat mutasyabihat. Ada ayat muhkamat. Kalau ayat mutasyabihat kita faham cara muhkamat, itu yang rosak tu. Ayat mutasyabihat, ayat tu rahsia Tuhan. Okey. Dan soalan yang terakhir, soalan yang ketiga, kita boleh tanya mata, bila. Bila saya dilahirkan, boleh. Bila saya datang sini, bila. Maka soalan bila tak ditanya pada zat Allah. Kalau tanya juga jawapannya dia makhluk. Dahulu sekali. Sebab apa? Sebab Allah dia berada dalam luar lingkungan masa. Allah di luar daripada lingkungan masa. Masa Tuhan cipta dan Allah dia berada luar lingkungan masa. Sebab masa itu makhluk. Okey, baik. Dan yang terakhirnya, tak boleh tanya kam, berapa. Berapa tu termasuklah satu juzuk seperti roh, jasad, tak boleh kata bilangan Tuhan 2 ke 3 apa, tak ada. Jadi kam itu kita boleh soal pada makhluk. Okey. Berapa sukatan darah kita boleh tanya. Berapa bilangan jari kita boleh tanya. Berapa, semua kita boleh tanya tentang diri makhluk. Tapi nak tanya berapa pada Allah dia tak boleh. Okey. Sebab apa? Sebab dia tak sama. Jadi segala persoalan 4 tadi dia menggambarkan arad, sifat yang menumpang pada zat diri makhluk, yang menumpang pada jirim. Adapun Allah Ta'ala maka dia selain daripada yang kita nyatakan tadi. Jadi benda ni penting tuan-tuan. Benda ni sangat penting. Sebab zaman kita lah ni, saya sebut sikit lah. Zaman kita lah ni kita tak mau ikut apa yang ulama-ulama kita dah rumuskan daripada dulu lagi dah. Cuba tuan-tuan tengok persoalan tentang ayat-ayat mutasyabihat itu banyak menjerumuskan manusia kepada kesesatan. Macam wa yabqa wajhu rabbika, kekal wajah Tuhan. Jadi kalau kita pegang dengan makna zahir, wajah muka lah. Jadi bila kata Tuhan ada muka, tadi kita kata Tuhan tak sama dengan makhluk, mana boleh tak sama, muka ada. Bila muka ada, muka itu satu juzuk daripada tubuh badan, daripada jisim. Nampak tak? Maka sebab itulah ulama-ulama kita dia tafsirkan wajah tadi wa yabqa wajhu rabbika dengan makna wa yabqa zatuhu ta'ala. Kekal zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Muka tu dia tafsir dengan zat. Nanti kita akan bahas panjanglah bila kita masuk dalam bab mukhalafah nanti. Baik tuan-tuan. Sama juga dengan yadullah, tangan Allah. Okey. Benda ni jadi polemik daripada dulu sampai keluar tak habis-habis. Tangan Allah. Kalau sebut kata tangan, itu ayat mutasyabihat. Kalau kita pegang dengan mana zahir, rosak. Pasal apa rosak? Tangan tu anggota. Pada zahir makna. Anggota itu satu juzuk daripada jisim. Bermakna di situ tak adalah bezanya Allah dengan makhluk. Nampak tak? Sedangkan Tuhan bukan jisim, bukan jirim. Tiba-tiba tangan ada. Mana boleh? Nampak tak? Sebab itulah ulama dia tafsir kata yadu itu dengan makna kekuasaan. Itu sebab dia. Jadi nak elak daripada wujudnya persamaan dengan yang baharu tadi. Okey, baik. Setakat itulah dulu insya-Allah. Nanti kita masuklah perbahasan mukhalafah tadi. InsyaAllah kita akan bahas dalam pertemuan akan datang insyaAllah.